Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Menggunakan Imam Jawatan Kuasa Surau Muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merafak syukur dengan rahmatnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat kita bersama lagi malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam kitab hadis Sahih Bukhari. InsyaAllah hari ini kita masuk hadis yang ke-22. Masih lagi membincangkan bab iman. Hadis an Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah ma laka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati faqultu ma laka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati wa 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Sa'du inni la u'tiyar rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi-bagi hadiah kepada beberapa orang. Ya, Nabi ni dia suka memberi, suka bagi hadiah lah. Tuan-tuan lah suka bagi hadiah kan, hari jadi bagi hadiah, ulang tahun perkahwinan bagi hadiah, apa? Hadiah bulanan ada, hadiah mingguan ke, tak tahulah apa kan. Rajin memberi, baguslah kan untuk silaturahim dan sebagainya. Ya. Di mana ketika itu saat sedang duduk dekat dengan mereka. Waktu Nabi bagi hadiah ni Sa'ad ada kat situ lah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kepada seorang laki-laki. Bagi ada yang Nabi langkah. Nabi tak bagi. Tak bagi. Kemudian Nabi bagi lagi. Jadi Sa'ad kata perkara ni sangat menarik perhatian. Kenapa Nabi bagi yang lain? Dia tu Nabi tak bagi. Ya. Maka Sa'ad bertanya kepada Nabi, apa sebabnya anda tinggalkan si fulan itu? Demi Allah, menurut hematku dia juga seorang mukmin. Jadi Nabi jawab, ke Muslim? Nabi kata. Sa'ad kata mukmin. Nabi kata, ke dia Muslim, bukan mukmin. Ya. Maka Sa'ad kata, aku diam sebentar. Sekali lagi apa yang ku ketahui tentang orang itu mendesakku untuk bertanya kembali, ya Rasulullah. Setahu aku dia ni mukmin.
Nabi jawab sama juga, ke Muslim? Ya. Maknanya kita kena faham beza di antara Muslim dengan mukmin. Ya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku memberi orang itu. Aku lebih menyukai yang lain untuk menjaga supaya orang yang diberi itu jangan sampai ditelungkupkan Allah di dalam neraka. Ya. Jadi yang pertama tuan, dalam bab iman ni, beza orang yang Islam dengan orang yang mukmin. Orang yang Muslim ni orang yang taat, orang yang patuh, orang yang buat perintah Allah Ta'ala, orang yang tinggal larangan Allah. Orang yang mukmin pula, orang yang percaya. Kepatuhan nampak. Sebab bila orang patuh ni orang ikut. Nampak. Tetapi keimanan tu benda tak nampak. Ya. Jadi sebenarnya Nabi kata nak menilai orang tu pertama Islamnya dululah tu. Nampak Islam. Ya. Nabi tak kata pun orang tu tak beriman kan. Kita nampak dia ni beriman. Ya. Juga adalah tanda-tanda orang yang beriman itu. Tetapi maknanya antara orang yang Islam dengan orang yang beriman itu ada bezanya. Ya. Jadi orang yang beriman ni orang yang keyakinannya kepada rukun iman tu satu perkara, maka amalan-amalan yang dilakukan itu kerana keyakinannya kepada rukun iman tadi. Jadi banyak juga orang yang taat-taat ni bukan kerana keimanan itu tadi, tapi mungkin kerana orang, kerana nak tunjuk ke, kerana benda-benda yang lain lah selain daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ya, satu. Kemudian kita juga dalam hadis ini mengambil satu pengajaran. Bila kita nak bagi sesuatu kepada orang, jangan sesuatu yang akhirnya menyebabkan orang itu masuk dalam neraka. Apa maksudnya? Satu daripadanya ya. Kita boleh ambil pengajaran macam inilah. Saya tengok kadang sekarang ni banyak juga orang yang menurut kehendak anak-anak yang belum apa kita panggil dia, belum memayis lah ataupun belum akil balik untuk memilih. Dia minta apa, dah minat dia bagilah. Tapi kadang-kadang bila kita tidak tahan ya, sesuatu yang dia minta bagi ni, nafsunya makin besar. Ya. Jadi walaupun tuan-tuan ni mungkin orang yang kaya, yang mampu nak bagi apa saja yang anak ni minta, tetapi perlu disekat pada perkara-perkara tertentu, jangan sampai nafsunya besar. Ya, itu perkara yang perlu juga dijagalah. Maksudnya begitu ya. Tapi dalam hadis ni kita tak pasti kenapa Nabi tak bagi tu, cuma Nabi kata jangan sampai aku bagi dia menyebabkan dia masuk neraka. Jadi kita tak tahu sama ada kalau dia baru Islam, belum beriman, bila diberi rasa bangga ke rasa apa, kita pun tak tahu ya. Cuma Nabi kata jangan sampai suatu pemberian diberi pada orang itu menyebabkan dia akan terlungkup ke dalam neraka lah, kata Nabi ya. Okey. Terusnya hadis an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurun qila yakfuruna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Ini hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, diperlihatkan Allah kepadaku
neraka. Ketika itu aku melihat kebanyakan isinya terdiri dari perempuan-perempuan. Ya, bila diperlihatkan neraka, kebanyakan dalam tu perempuan. Jadi kita orang lelaki jangan rasa kita tak jangan selesa lah. Ya. Nah, mungkin kerana memang perempuan lebih banyak daripada lelaki, Allah alam. Tapi dalam hadis ini Nabi kata, perempuan-perempuan itu yakfurna. Yakfur ni kafir lah satu. Yakfur juga boleh jadi makna orang yang tak pandai terima kasih. Maknanya banyak ahli neraka tu Nabi kata kerana perempuan-perempuan yang tak reti nak berterima kasih. Itu dalam hadis ni. Ya. Jadi kalau laki pun tak reti nak berterima kasih pun satu hal juga kan. Tapi dalam hadis pun banyak perempuan yang tak reti berterima kasih. Ditanya orang kepada beliau, apakah mereka itu kafir kepada Allah? Saya dah kata kafir pada Allah boleh jadi ataupun tidak berterima kasih. Ya. Maka jawab Rasulullah, mereka kafir kepada karib, kafir kepada suami. Maknanya perempuan yang tak hormat dengan suami pun panggil nama aja ke, atau apa-apa perangai yang menunjukkan tidak hormat. Ya. Walaupun suami ini telah menyediakan berbagai-bagai kediamannya, pakaiannya, kenderaannya, masih lagi komplain macam-macam. Kan? Kita dengan orang, suami saya kalau kat rumah tu duduk aja. Dah kat luar kerja penat, balik memanglah nak rehat umpamanya kan. Diumpatnya pula sama orang. Kan? Yang dia kat rumah duduk aja, suami bekerja dia tak fikir kan. Tak adalah, dia buat kerja rumah juga. Tapi maknanya jangan sampai dia duk menghina suami dia dan sebagainya lah ya. Kecuali memang betul lah suaminya kerja pun tidak apa ke tidak, duduk kat rumah sehat walafiat, itu perlu difikirkan lah yang itu kan. Tapi ini perempuan yang tidak reti berterima kasih kepada suami, kata Nabi. Dan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Ya. Biarpun engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian dilihatnya kepadamu sedikit kesalahan sahaja, lantas ia berkata, saya tak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Bayangkan kalau gaduh ni kan, segala baik yang dibuat dulu sebab satu salahnya. Orang Melayu kita kata apa? Sebab nila setitik habis susu sebelanga kan. Maknanya suami silap sikit, suami saya memanglah dari dulu gitulah, inilah ini, komplain saja. Ya. Ataupun begitu juga dengan, saya tengoklah masyarakat kita memang banyaknya begitu. Macam-macam orang buat baik lah, silap yang satu tu diungkit sampai mati. Kan? Jadi kita ni kena buang kot perangai tu kan. Ya? Dia jadi je ke surau bagus lah, silap sekali itulah. Kan? Kok silap kira duit ke mamanya kan? Silap bukan curi pun, silap pun. Ceritanya jadi bendahari, patut suka sangat jadi bendahari bertahun-tahun. Kan? Contohlah ni kan ya. Jadi kadang-kadang silap orang. Kita ni manusia tuan. Kalau dicari mesti ada silap, mesti ada. Sebab namanya manusia. Tapi barang siapa yang menutup aib orang kan, Allah akan tutup aib dia dekat akhirat besok. Jadi kita ni jangan suka cerita buruk-buruk orang ni. Ya. Salah-salah orang sikit-sikit tu boleh dimaafkan kan, kesilapan-kesilapan. Kecuali jenayah-jenayah yang memang ada hukuman, itu lain. Ya. Jadi
kena ingatkan kepada isteri kita, anak-anak perempuan kita. Ya, dalam neraka ni banyaknya perempuan. Ya, bukan kita nak takutkan dia. Ya. Semoga dia jadi ahli surga yang sikit tu lah kan. Maknanya sebab dia banyak dalam neraka kan. Tapi Nabi tak kata pula dalam syurga tu perempuan sikit kan. Ya, jadi mungkin kat neraka banyak, kat perempuan dekat syurga banyak sebab perempuan ramai boleh jadi kan. Ya. Okey. Jadi dengan tegas di sini menerangkan bahawa sifat tidak tahu berterima kasih adalah budi pekerti yang rendah yang dapat menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Jadi kadang-kadang itulah kesusahan yang sikit itu menyebabkan hilangnya kebaikan yang banyak ya. Jadi kita lihatlah walaupun kebaikan orang buat itu sikit ya, kita kena raih kebaikan itu, jangan dilihat keburukan sangat. Okey, yang seterusnya. Anil Ma'ruf qal laqitu Abu Dzar birrabzati wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullatun fasa'altuhu an zalika faqala inni sababtu rajulan faghayyartuhu bi ummihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar aghayyartahu bi ummihi innaka imru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalakum ja'aluhumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu walyulbishu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Dari Ma'ruf radhiyallahu anhu, dia kata saya berjumpa dengan Abu Dzar. Ini Abu Dzar Ar-Rabazah. Ini bukan Abu Dzar Ghifari ya, ini Abu Dzar lain. Dia dan hamba sahayanya memakai pakaian yang serupa. Ya. Boria. Dia lainlah bos dengan bekerja, lain kan pakaian. Ini pula dengan hamba. Dengan hamba pakai sama dengan hamba kan. Lalu saya tanya kepadanya, apa sebabnya dia tu pakai sama dengan hamba dia tu? Apa sebab engkau ni pakai baju pun sama dengan hamba? Tak malu? Hamba ni taraf dia rendah. Jawabnya, dulu saya pernah memaki seorang dengan mencela ibunya. Dia marah hamba ni dengan, kalau orang kita lah, bahasa kita kan, anak beranak sama je. Dia marah anak sama ni, nak maki orang dengan mencela ibunya sekali. Ya. Lalu Rasulullah menegur saya, katanya. Dia kata, hai Abu Dzar, mengapa engkau mencela dia dengan mencela ibunya? Kau maki dia dengan mencela ibunya? Rupanya engkau masih berfikiran seperti orang jahiliyah, Nabi. Ya. So, masih lagi jahiliyah ni sifat bodoh lah kan. Macam orang bodoh, macam orang jahil, macam orang belum Islam. Fikiran macam orang musyrik, macam tu lah ya. Ataupun suka bangga diri, sombong, duk hina orang ni, duk maki sampai mak-mak dia sekali lah, macam tu kan. Jadi Nabi guna istilah ni perangai jahiliyah lagi ni. Ya. Lalu Nabi kata, hamba-Mu itu adalah saudaramu. Ya. Kalau di Islam, dia saudara si-Islam lah. Ya. Walaupun hamba, kalau dia lebih takwanya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi walaupun dia hamba, kalau dia tinggi takwa dia, kedudukannya lebih mulia di sisi Allah SWT. Sebab tu Nabi kata, hamba tu saudara kamu, Nabi kata. Ataupun pakcik kamu yang dititipkan Allah dalam tanggungjawabmu.
Ataupun orang yang memang Allah Ta'ala suruh kau tanggungjawab lah untuk bagi dia makan, untuk berbagai perkara. Ya. Kerana itu, sesiapa saja mempunyai saudara yang menjadi tanggungjawabnya, hendaklah diberinya makan sama seperti yang dimakannya. Hamba pun, Nabi kata, apa yang kau makan, bagi hamba tu makan. Kita pula makan orang gajinya, tak bagi makan semeja lah. Apa lagi? Ya. Sisa-sisa makan pun kadang tak bagi tu. Dahsyatnya kita ni kan. Sombong. Ya. Walhal yang masak orang tu. Yang tolong masak lah orang tu. Makan pun tak. Jadi Nabi kata, apa yang kamu makan, bagi dia makan sama. Ya. Dan berinya pakaian sama seperti pakaian yang dipakainya. Kan? Ni yang ada orang gaji ni, nak masuk Ramadan ke, nak masuk Syawal ni, beli baju baru. Belikanlah baju baru. Nak kira lah sedondon ke tak sedondon ke. Lain lah. Bukanlah nak mesti sedondon kan. Maknanya kalau kita pakai baju Melayu ya bagilah baju Melayu umpamanya. Kalau yang perempuan baju kurung yang bagi baju kurung umpamanya. Yang sama lah. Ya, jangan pula kita beli baju semita RM500, dia punya semita RM5 ya kan. Jadi yang setara lah kita kata ya. Dan janganlah mereka dibebani pekerjaan di luar kemampuan mereka. Jika mereka terpaksa harus mengerjakannya juga, haruslah dibantu. Ini pun satu ya. Bagi kerja sampai tak boleh nak buat. Dimarahnya lagi, dipaksanya lagi. Kan? Jadi bagi kerja memanglah kalau hamba tu memang kena kerja. Kalau bukan hamba pun pekerja-pekerja memang kena kerja. Tetapi bukanlah nak rehat-rehat santai-santai. Tapi maknanya kerja yang kita istilahkan kita ada peri kemanusiaan lah istilah kita ya. Dan kalau benda tu berat, ya dibantu jugalah supaya boleh selesai. Ya. Jadi maknanya tuan, kedudukan seorang manusia ya di sisi Allah Taala ya dilihat dari sudut takwanya. Jadi kalaulah hamba pun ya kena bagi makan yang sama, kena bagi pakaian yang sama, apatah lagi majikan. Majikan kenalah bayar gaji yang sesuai lah, saya istilahkan yang mudahnya sesuai. Jangan dianiaya kan. Tadi ada orang cerita dengan saya lah. Ada beberapa syarikat dia ambil pekerja 3 bulan je. Lepas 3 bulan ditukar. 3 bulan ditukar. Saya katakan susah nak ngajar orang kerja kan. Kenapa 3 bulan ditukar? Dia kata 3 bulan dia tak nak bayar KWSP, tak nak bayar apa, hospital dia ke, sakit apa semua. Tukar aja orang lain. Jadi dia tak bayar daftar. Oh ada juga perangnya macam tu. Ya. Dan katanya banyak. Ya. Oh saya kata patutlah banyak pendatang asing, lepas tu entah pergi mana-mana sebab mungkin begitulah kan ya. Kemungkinan dia ambil 3 bulan tak dia ambilkan permitnya ke apa ke, dah dia tinggal kan. Boleh jadilah kan. Saya duk fikir gitulah. Oh sudah kan. Jadi ini perangai tidak bertanggungjawab lah kata kan ya. Jadi kita ni kena jadi majikan yang baik lah. Yang ada pekerja lah kan. Okay. Kemudian hadis yang terusnya. Anil Ahnaf qal Zahabtu li ansura ar-rajula falakiyani Abu Bakrah faqala aina turidu qultu ansuru hadha ar-rajul qala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul izal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar
Faqultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dari Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, dia menceritakan pada satu ketika saya pergi nak nolong seorang laki-laki tengah bergaduh. Kebetulan saya bertemu dengan Abu Bakrah. Dia bertanya kepadaku, nak ke mana? Lalu saya jawab, saya nak tolong orang tu lah. Dia kata, baliklah, jangan tolong dia. Saya dengar Rasulullah bersabda, bila dua orang Muslim bergaduh, masing-masing menggunakan pedang, maka si pembunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Saya bertanya, Rasulullah, si pembunuh patut masuk neraka. Tapi kenapa pula yang kena bunuh? Jawab Rasulullah, kerana orang yang terbunuh itu sengaja pula hendak membunuh saudaranya sendiri. Kan? Ini bukan tak boleh tolong orang tengah gaduh nak leraikan ni. Kan? Ini takut gaduh nak tolong seorang lagi bunuh orang lain, satu hal. Kan? Yang kedua, kita ada kekuatan ke nak tolong ni? Takut dua-dua tu libas kita yang jadi mangsa, itu pun kena tengok. Sebab kita ni tuan, bila nak jadi orang tengah lah, biar kita ni orang yang ada, saya istilahkan ada kuasa lah. Ada kuasa, ada pengaruh ke, ada kedudukan. Dia jangan sembarangan. Dan kita kena tahu kes. Dia bukan aduan lebih kurang, kita terus. Ya. Pernah adalah dulu ada orang rasa nak jadi orang tengah lah, kan? Kerana ada orang mengaku dukunannya apa semua. So, bila dia nak jumpa dengan orang tu gini, jumpa dengan saya. Dia tanya dengan dia, kau tahu tak kesnya apa ni? Oh, dia kata gini. Tak, dia kata. Ini kesnya gangguan seksual, dia kata. Ya ke? Dia kata. Ya. Istrinya telah gini. Biar dia dah pergi mahkamah dah, dia kata. Biar mahkamah selesai. Kau tak payah nak jadi orang tengah, nak suruh maaf, nak suruh jangan. Ini gangguan seksual. Dia isu gangguan seksual, tuan. Kalau report memang cepat. Polis akan cepat untuk bawa pergi mahkamah untuk sebutan pertama, gitulah. Lepas tu dihalang untuk jumpa lah, macam-macam lah kan. Dia kata jangan main nak jadi orang tengah ya, kan? Kau siapa? Nak sampai mahkamah ni, dah jadi kes polis ni, kan? Nak suruh orang maaf-maaf ni, kalau tak boleh, gitu kan. Tapi kalau kes gangguan seksual ni, tak payahlah, gitu kan. Jadi dia pun tak jadilah, kan. Bukan kita tak nak orang berbaik, kan. Tetapi bila kita nak jadi orang tengah, suatu permusuhan, perbalahan, gaduh sampai angkat senjata, kena orang yang ada pengaruh jugalah, kan. Ya? Kena ada kekuatan itulah. Ya? Dan jangan kita hanya memihak sebelah pihak yang kita tak tahu pula apa dia punya kesan dia. Tapi Nabi sebut, orang mukmin ni kalau gaduh, dalam Quran dia kata, barang siapa yang membunuh seorang Muslim, maka dia seperti membunuh manusia semua. Jadi kalau ada orang gaduh sampai nak bunuh orang, Nabi kata dua-dua masuk neraka sebab yang pertama dia pandai sikit je, tu yang dia bunuh orang ni, atau nasib dia baik sikit lah, kalau kita nak kata gitu. Sebenarnya kalau nasib dia tak baik, dia ni pula bunuh dia, sama je. Sebab itu yang bunuh ke, yang kena bunuh ke, Nabi kata masuk neraka. Jadi kesimpulannya, jangan duk sibuk nak bunuh orang. Jangan ada perasaan tu. Simpan dendam. Dia bila simpan ni, dia lama-lama macam merancang lah. Kalau tak ada orang, kalau lama-lama jadi. Ya. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang lebih pemaaf dan sebagainya, jangan terlibat dengan benda-benda yang menyebabkan pembunuhan dan sebagainya. Ya. Sebab kadang ya, benda kecil, orang bila ramai ni, dia boleh naik isih tau. Ya. Kadang-kadang tak tahu apa-apa, dia yang lebih. Ya. Okey, jadi itu berhati-hati ya dalam bab pembunuhan itu yang nak disebutkan tadi.
Orang yang membunuh dengan orang yang terbunuh dua dalam neraka. Walhal dia kena paham juga yang membunuh tu dari segi hukum syariah dia kena kisos tu. Dia tidak bahas lah buat kisos tu. Kan? Dah lah kena kisos. Masuk neraka lagi. 2 kali. Ya. Okay. Kemudian an Abdullah qal lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yazlim nafsahu fa anzalallah inna syirka la zulmun azim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, apabila turun ayat yang bermaksud mereka yang beriman dan tidak mencampur baurkan iman mereka dengan aniaya, dengan kezaliman, mereka akan beroleh ketentraman dan akan dipimpin Allah. Bertanya para sahabat Rasul, siapakah di antara kami yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri? Maka turun ayat Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah ataupun syirik adalah kezaliman yang amat besar. Ya. Jadi tuan-tuan, pertama sekali sahabat duk terfikir, siapa orang yang tak buat dosa? Menzalimi diri ni maknanya tak buat dosa lah. Mana ada orang tak buat dosa? Kan? Sedangkan Nabi kata, ayat ni kata orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan suatu dosa. Manusia mestilah dosa. Kan? Lepas tu kita selalu doa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Kan? Ya Allah, aku ni zalim pada diri sendiri. Atas dosa-dosa tu kita zalim pada diri sendiri. Ya? Jadi zalim ni banyak macamnya lah kan. Macam-macam kezaliman itu. Ya. Jadi sahabat tanya apa yang dimaksud dengan zalim ni? Ya. Jadi kezaliman yang paling besar itu Nabi kata adalah menyekutukan Allah. Jadi maknanya janganlah kita mencampur adukkan iman dengan syirik. Ya. Kerana syirik ni dosa paling besar atas muka bumi. Ya. Selepas syirik, bunuh orang. Itu dosa-dosa yang besar. Ya. Jadi kena jagalah iman kita ni ya. Dari segala bentuk kepercayaan yang tak ada asas lah. Yang tidak ada nas. Ya. Saya tak tahu lah. Dulu orang Jawa ni pun banyak juga percaya macam-macam juga kan. Ya. Cemuah Kliwon. Kalau Kliwon dia macam-macam lah dia percaya kan. Apa tak tahu lah dulu kalau Jumaat Kliwon kan. Cemuah Kliwon. Kalau hujan tak ada airnya tu. Tak ada, suruh minum airnya. Ya. Apa sih caranya ya? Terang hati ya. Kepercayaannya terang hati lah. Tapi sekarang kalau Jumaat hujan kita duduk kilang banyak nih bahaya pula. Kena ditapis dulu. Jadi wallahu a'lam. Air mineral lah ya, air mineral. Dia macam-macam lagi. Orang dulu macam tu lah. Nak tanam pokok pun tunggu. Nak terima pinangan orang pun tunggu. Bulan ni tak boleh, kata ngarut itulah. Kan? Itu tak ada yang tak boleh tu. Tak ada hadisnya apa semua lah tuan ya. Jadi jangan dicampur dengan percaya-percaya yang syirik lah. Ini lagi lah dengan feng shui lah apa semua kan. Ya, percayaan yang jangan dicampur aduk. Okey, satu lagi hadis Pak Gun.
An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tanda munafik itu ada 3. Bila cakap dia dusta, bila janji dia mungkir, apabila dipercaya dia khianat. Ya. Dia munafik ni ada macam-macam. Satu, munafik dalam i'tiqad, iaitu mereka yang menonjolkan keislamannya tapi hakikatnya tak percaya pun pada Allah dan Rasulnya. Kita merisau juga ni, orang Islam duk cabar undang-undang Islam kan. Ngakunya Islam lah kan. Kita tak tahulah kan. Ya. Tapi orang-orang yang yalah, moga bertaubatlah kan. Ya. Kalau tengok wawancaranya tu, banyak lagi lah benda yang dia nak lawan tu kan. Ya. Dia kata Islam ni jangan dipaksa lah, itulah inilah. Jadi itu satulah etikat ya. Etikat munafik dari sudut etikat. Jadi mereka itu termasuk golongan kafir, bahkan lebih jahat lagi. Ya. Ada juga orang yang munafik dalam amal. Seperti yang sebut dalam hadis ini, munafik seperti ini tidak membawa kekafiran, tetapi merugikan diri dan merosakkan pergaulan. Jadi orang yang sifatnya munafik ni, dia tak adalah sampai dia kafir. Kan? Contohnya orang suka temberang. Dia Islam cakap dia suka temberang. Cakap 10 perkara, 12 tipu. Ini bukannya 8 ni pun 12 ni pun tak boleh percaya ni kan. Ya? Sampai menjaga orang, kalau dia yang cakap tak payah percayalah. Tu. Kedua, bila janji dia mungkir. Janji nak sama-sama datang surau tak ada pula. Janji hutang nak bayar, tak bayar-bayar. Apa lagi? Bila janji jangan dimungkir, itu sifat munafik. Tapi munafik begini tidak membawa kekufuran. Munafik dalam perbuatan. Bila diberi kepercayaan dia khianat. Kan? Lantik ini kan? Lantik jadi wakil, terlungkup habis umpamanya. Jadi ini dia dipercaya macam-macam tuan. Ada orang percaya sampai suruh jalankan perniagaan. Ada orang percaya suruh jadi wakil itu, wakil ini kan. Tapi maknanya kena carilah orang yang amanah supaya kita tidak terpedaya dengan kemunafikan itulah. Okey, ada beberapa saat lagi sebelum masuk waktu. Kalau ada soalan lah. Ini hadis yang ke-28 ni kita masuk bulan depan lah. Wallahu a'lam. 10 saat. Tak ada ya. Okay, kalau tak ada kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insan fi hulul ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.